Assalamualaikum, what is up everyone? It's me Gizri in the house. Welcome back, welcome to my channel. Dan aku sentiasa doakan korang yang tengok video ni berada dalam keadaan sehat walafiat dan juga happy selalu. Jangan sedih-sedih, jangan stress, okay? It's not good for your health and it is a true story. Okay guys, first of all, video yang akan aku ceritakan dekat korang kali ni merupakan sebuah isu yang telah mendapat liputan secara meluas di seluruh dunia ketika ni. Cerita ni melibatkan kisah seorang kanak-kanak di mana dia telah terjatuh dan kemudian terperangkap di dalam sebuah perigi yang mempunyai kedalaman sedalam 32 meter guys. 32 meter guys Korang bayangkan, memang agak dalam. Just imagine, lebih kurang tinggi satu bangunan 10 tingkat. Lebih kurang macam tu. Okay, without wasting any time, macam biasa, my name is Gizri and this is The Chronology. Kejadian ini telah berlaku pada 1 Februari tahun 2022. Baru-baru ni je guys, hari Selasa yang lepas, di sebuah tempat yang bernama Igrane, Morocco, ataupun kita dekat Malaysia ni ada juga yang panggil Maghribi. So samalah tu, Morocco, Maghribi. Maghribi tu Morocco lah. Dan di tempat tu ada seorang lelaki ni yang bernama Khalid Aghoram, di mana dia telah pergi ke sebuah perigi untuk membaiki perigi dekat area tu. Maksudnya si Khalid Aghoram ni dia memang kerja membaiki perigi lah. Tetapi pada hari tu si Khalid Aghoram ni telah diikuti ataupun ditemani oleh anaknya yang bernama Ryan. Ryan ni baru sahaja berusia 5 tahun guys, kecil lagi. So time si Khalid Aghoram ni pergi buat kerja dia dekat area tu, tengah nak baiki perigi, anaknya yang bernama Ryan ni bermainlah dekat area tak jauh dari situ. Biasalah budak-budak 5 tahun guys, memang banyaklah benda dia orang nak explore, memang banyak benda lah dia orang nak main. Tetapi tengah si Khalid Aghoram ni buat kerja dia perasan tahu yang dia dah macam tak dengar bunyi anaknya bermain. So dia pun panggil lah nama anaknya, Ryan, where are you? Tapi si Ryan ni tak menyahut-nyahut guys. So dia pun dah start risau masa tu. Si Khalid ni dia terus stop buat kerja dia dan dia pergi cari si Ryan ni immediately. Yelah, siapa tak risau kan? Anak dia tu, dah lah budak tu baru je berusia 5 tahun guys. Dan bila si Khalid ni tercari-cari si Ryan ni, mana si Ryan ni kan, dia akhirnya dapat tahu yang sebenarnya si Ryan ni telah terjatuh ke dalam sebuah perigi yang tak jauh dari situ guys. Apa lagi, dia terus jadi panik lah sebab dia tahu kedalaman perigi tu bukan biasa-biasa tahu. Seperti yang aku cakapkan awal-awal tadi, kedalaman perigi tu sedalam 32 meter guys. Sangat-sangat dalam dan juga sempit. Lebih kurang beberapa sentimeter je yang macam dalam gambar ni. Kalau dah dalam tu satu hal, dia punya kesempitan tu pun lagi satu hal guys. Korang bayangkan betapa siksanya si Ryan ni menghadapi semua benda tu. Sangat kesian guys. Si Khalid Aghoram yang panik pada waktu tu telah meminta pertolongan orang-orang yang berada dekat area tu. So semua orang dekat situ pun memberi pertolongan, memberi bantuan untuk menyelamatkan si Ryan. Tetapi masih lagi menemui jalan buntu sebab mereka tak mempunyai peralatan yang cukup dan sesuai untuk menarik keluar si Ryan ni. So lepas je diorang cuba berkali-kali tetapi tak juga berjaya guys. Akhirnya diorang telah meminta pertolongan pihak berkuasa untuk menyelamatkan si Ryan yang masih lagi berada dekat dalam perigi tu. Dan dari sinilah kejadian ni menjadi viral dan mendapat liputan secara meluas hampir ke seluruh dunia. Setiap pasukan penyelamat di Igrane, Morocco tu dikerahkan untuk menyertai misi menyelamatkan si Ryan. Pihak media juga at the same time melaporkan dari masa ke semasa misi penyelamatan ni, termasuklah penduduk-penduduk dekat area tu melalui akaun media sosial masing-masing. Memang situasi yang sangat-sangat kecoh, sangat-sangat genting guys. Dan dalam misi menyelamat tu, pihak penyelamat telah menggunakan kamera untuk memeriksa condition ataupun keadaan si Ryan dekat dalam perigi tu. Diorang nak tahu yang budak tu sebenarnya masih hidup lagi ataupun tak. Dan apa yang mereka dapati pada waktu tu, si Ryan ni dikabarkan masih lagi bernyawa guys. Setelah diorang masukkan kamera melalui lubang dekat perigi tu. Macam-macam cara yang telah dilakukan untuk menyelamatkan si Ryan pada waktu tu. Salah seorang dari pasukan penyelamat
penyelamat tu try untuk masuk menggunakan tali tau. Tapi selepas je beberapa meter, dia terpaksa naik semula kerana keadaan yang agak sempit dan tahap paras oksigen yang semakin berkurangan dekat bawah tu. Bahkan selepas tu, ada seorang kanak-kanak yang offer diri dia, yang menawarkan diri dia untuk turun ke bawah, tetapi tetap gagal sebab keadaan yang sama, which is tahap oksigen yang tak stabil dekat dalam tu guys. Dan setelah beberapa percubaan dilakukan, pihak penyelamat masih juga tak dapat mengeluarkan si Ryan tu menggunakan perigi tu. Maksudnya diorang menemui jalan buntu untuk masuk melalui lubang perigi tu. So akhirnya pihak penyelamat di sana terpaksa menggunakan kaedah dengan mengorek tanah yang tak berapa jauh dari perigi tu untuk mengeluarkan si Ryan. Dan akhirnya pada 5 Februari sehingga semalam guys, diorang sebenarnya telah berjaya mengorek sedalam 28 meter sahaja, tak jauh dari kawasan perigi tu. Kenapa 28 meter je? Kenapa tak korek sampai habis? Ada sebabnya guys. Time dia orang korek tu pun banyak cara dan prosedur dia, sebab untuk mengelakkan kejadian tanah runtuh. Kalau berlaku tanah runtuh, benda ni akan merumitkan keadaan dan tanah tu mungkin akan menimbus si Ryan ni. So benda ni akan jadi lebih bahaya, benda ni akan jadi lebih rumit. So start dari 28 meter tu, dia orang pergi korek secara manual guys. Dan setelah menjalani operasi selama 5 hari ni, akhirnya Ryan telah ditemui dalam keadaan yang tak bernyawa. Ryan dah tiada. Semua penduduk dan netizen dekat seluruh dunia ni masing-masing melahirkan rasa simpati terhadap apa yang telah terjadi. Memang sangat-sangat sedih guys. Budak yang baru sahaja berusia 5 tahun. Kita just tak boleh bayangkan macam mana keadaan si Ryan yang berada di dalam perigi tu selama 5 hari tau. Walaupun hakikatnya kita sendiri boleh faham bahawa dengan kekurangan oksigen, minuman 5 hari, kita macam dah tahu dia punya ending tu macam mana, tapi still dengan harapan kita semua berharap yang si Ryan ni masih lagi hidup. But in the end, Allah lebih sayangkan dia. Dan susulan kejadian yang tragis ni, dikabarkan Raja Maghribi, Raja Muhammad ke-6 telah memanggil ibu dan juga bapa si Ryan ni untuk menghadap baginda, kemungkinan untuk memberi sokongan moral terhadap kedua-dua ibu bapa ni. Sebagai manusia dan juga netizen, kita janganlah nak pergi kecam-kecam tentang apa yang dah berlaku. Itulah kenapa kau tak alert dengan benda-benda macam ni. Bawa lagi anak pergi kerja. Stop it guys. Okay, just stop it. Semua kita tak nak benda-benda macam ni berlaku. Tak ada seorang pun dalam dunia ni nak. Okay, apa yang dah terjadi ni sama-sama kita ambil iktibar, dan kalau boleh kita just bagi sokongan moral dan doakan yang terbaik untuk mak bapak si Ryan ni. Akhir kata, takziah kepada keluarga mangsa. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Al-Fatihah untuk Ryan.